Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Acha here. Okay, hari ni Acha pakai lagi baju daripada butik by Elisha. Memang baju dia sama macam video Acha last time. Sebab baju ni memang sangat selesa. Acha suka gila baju dia. And then baju dia banyak yang untuk plus size macam Acha ni. Yang hampa boleh tengok dekat butik depa ada macam-macam jenis pilihan yang hampa boleh pilih. Ada kebarung, ada baju kurung, ada baju untuk lelaki, kurta. Hampa boleh tengok dekat depa punya website. Acha ada share dekat description. Okay, video kali ni Acha nak cerita pula pasal Nabi Yaqub alaihissalam. Kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub merupakan anak kepada Nabi Ishaq, iaitu cucu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub ni cucu kepada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub ni dia ada saudara kembar yang bernama Ishu. Nabi Yaqub dengan adik-beradik kembar dia ni, Ishu ni, depa ni kira macam hubungan depa tak ngam. Depa selalu bergaduh. Saudara kembar dia ni, Ishu ni dia tak suka Nabi Yaqub ni. Dia ni kira macam berdendam lah dengan Nabi Yaqub, dan dia ni jealous dan dia tak sukalah dengan Nabi Yaqub ni sebab Nabi Yaqub ni selalu dimanjakan, selalu lebih kasih sayang dekat Nabi Yaqub. Disayangi oleh ibu dia lah, macam kasih sayang tu lebih daripada ibu dia. Lepas tu kalau Nabi Ishaq dia suruh isteri dia panggil anak-anak dia, macam panggil macam untuk dia doakan, untuk dia berkati. Ibu dia ni kira macam akan suruh Nabi Yaqub yang pi. Jadi isu ni dia jealous lah. Lepas tu isu ni dia selalulah pilih si Nabi Yaqub ni, selalu sindir dia. Dia memang tak sukalah dengan Nabi Yaqub ni. Sampaikan satu masa Nabi Yaqub ni dia mengadu dekat bapak dia. Dia kata dia nak buat macam mana bagi hubungan dia dengan isu ni baik. Sebab hubungan dia pun ni memang teruk sangat-sangat dah. Nabi Ishaq pun dia bagi nasihat. Dia kata, aku ni dah tua. Aku ni kira macam menunggu mati je. Jadi sebagai seorang ayah, aku tak boleh memihak pada mana-mana pihak. Aku ni dekat tengah-tengah. Jadi apa yang aku boleh suggest dekat hang adalah hang pindah, pergi jauh, duduk jauh daripada sini, supaya hubungan hang dengan adik-beradik hang isu ni dah macam tak jadi lagi teruk. Lepas tu Nabi Yaqub pun dia setuju dengan suggestion bapak dia. Lepas tu Nabi Yaqub pun dia kemahlah barang dia, dia prepare lah untuk dia mengembara pergi ke tempat lain. Tapi dia tak ada hala tuju, dia just macam nak keluar je. Dia kata nak pergi duduk jauh je. Kira Nabi Yaqub ni dia mengembara berhari-hari. Lama lah dia mengembara. Kira punya nak kata jauh tak jauhnya. Kalau Nabi Yaqub ni dia penat, dia berehat lah. Dia baring dekat batu, bawah pokok. Sampailah satu hari di mana bila dia berehat, tiba-tiba Nabi Yaqub ni dia mimpi yang dia dapat rezeki yang banyak, dia dapat tenakan yang sihat, dan dapat keluarga dan anak cucu yang sihat, yang baik. Bila dia dapat mimpi macam tu, bila Nabi Yaqub ni dia terjaga, dia pun rasa macam okay, dia punya next tempat ni memang akan memberikan rezeki yang melimpah ruah dekat dia. Lepas dia mimpi tu, dia rasa macam badan dia bertenaga balik tau. Dia dah tak rasa penat dah. Dia rasa macam umpama macam dia dapat tenaga yang baru. Jadi Nabi Yaqub ni pun dia semangat nak pergi ke next destination dia. Dia masuk ke kota yang bernama Fadan Aram. Di mana di kota ni dikatakan ada saudara ibu dia duduk dekat sini. Jadi Nabi Ishaq yang suruh Nabi Yaqub pergi ke tempat ni, cari saudara mak dia. Cari saudara mak dia untuk dia macam cari kerja, cari rezeki, untuk kesenangan dia lah. Lepas tu Nabi Yaqub dia tahu kata nama saudara mak dia ni, nama dia Laban. Lepas tu bila dia masuk kota tu, dia tanyalah penduduk dekat situ. Dia kata, kenal tak Laban? Lepas tu penduduk dekat situ kira macam kenal Laban ni, sebab Laban ni adalah merupakan orang yang kaya. Dia ada peternakan yang besar. Jadi macam semua orang kenal Laban ni. Lepas tu ada orang tunjuklah dekat Nabi Yaqub. Dia kata, oh tu ada anak perempuan si Laban ni. Anak perempuan tu tengah menggembala kambing. Lepas tu dia orang kira macam orang bagi arah tunjuklah dekat Nabi Yaqub. Kata, pilah dekat anak dia tu. Anak dia tu mesti akan bawa pergi rumah bapak dia Laban. Anak dia tu nama Rahil. Lepas tu Nabi Yaqub pun dia pergilah jumpa Rahil, dan dia terjatuh hati dekat Rahil ni. Sebabkan Rahil ni cantik, ayu. Lepas tu bila dia bagi tahu hajat dia tu, Rahil ni pun bawa lah
Nabi Yakub ni pergi jumpa bapa dia Laban. Bila Nabi Yakub ni dia sampai dekat rumah Laban tu, dan dia pun berjumpa dengan Laban. Dan Laban ni dia sambut Nabi Yakub ni dengan baik, dia siap peluk. Lepas tu dia tinggalkan tempat tinggal dekat Nabi Yakub ni, dia sediakan tempat tinggal dan makanan semuanya lah dekat Nabi Yakub. Dan lepas beberapa minggu Nabi Yakub dia duduk dengan Laban ni, jadi Nabi Yakub pun dia nak sampaikan hajat dia. Pesanan Nabi Ishak dekat Laban ni kata nak berbesan. Nabi Yakub ni nak kahwin dengan salah seorang anak perempuan Laban ni, iaitu Rahil, yang dia first time jumpa tu, yang dia jatuh hati buat pertama kali tu. Lepas tu Laban ni dia setujulah dengan peminangan Nabi Yakub. Tapi Laban dia bagi tahu satu syarat. Dia kata Nabi Yakub kena tolong peternakan dia selama 7 tahun sebelum dia kahwin dengan anak dia. Lepas tu Nabi Yakub pun dia setuju. Dan setelah 7 tahun Nabi Yakub mengusahakan peternakan dia, Nabi Yakub pun dia cakaplah dekat Laban pasal yang perkahwinan dia dengan anak perempuan Laban ni, si Rahil tu. Lepas tu Laban ni dia suggest dekat Nabi Yakub, dia kata jangan kahwin dengan anak dia Rahil, kahwin dengan anak sulung dia yang namanya Laya. Laban ni dia suruh Nabi Yakub kahwin dengan anak perempuan dia yang first, nama Laya. Tapi Nabi Yakub tak mau. Nabi Yakub dia nak Rahil ni sebab dia dah jatuh hati dengan Rahil ni kan. Laban ni dia actually dia faham apa yang Nabi Yakub ni nak. Cuma macam waktu tu, macam anak yang kedua tak boleh kahwin sebelum anak first. Apa-apa anak first dulu kahwin waktu zaman tu. Jadi apa yang Laban ni dia suggest dekat Nabi Yakub, dia kata kahwin dengan Laya ni sebagai bini pertama, isteri pertama, dan Rahil ni sebagai isteri kedua. Dan dikahwinkan selepas 7 tahun. Tak kira macam tambah lagi lah 7 tahun untuk tolong dia dalam peternakan dia. Jadi Nabi Yakub ni dia sebab dia sifat mulia, dia rasa tu hutang budi dengan Laban ni. Jadi Nabi Yakub pun dia setuju dengan syarat Laban. Dan Nabi Yakub pun dia tolong peternakan Laban ni 7 tahun. Dan selepas 7 tahun extra tu lagi, Nabi Yakub pun kahwinlah dengan kedua anak Laban, iaitu Laya dan juga Rahil. Lepas tu Laban ni pula dia bagi hamba saraya untuk tolong anak dia dalam rumah tangga mereka ni. Hamba sahaya ni nama dia Zulha dan juga Balha. Dan Zulha dan Balha ni juga kahwin dengan Nabi Yakub. Kira Nabi Yakub ada 4 isteri. Pertama Laya, kedua Rahil, ketiga Zulha, keempat Balha. Okey, dalam perkahwinan isteri pertama lahir 6 orang anak lelaki. Okey, Asyik cuba ingat sebab banyak. Okey, Rabin, Syamud, Lawi, Yahuza, Yasakir, dan last sekali Zebulon. Sorry kalau salah sebut. Untuk perkahwinan yang kedua, isteri kedua iaitu Rahil, lahirlah Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Tapi Rahil ni dia meninggal selepas kelahiran Bunyamin. Zulfa pula lahirkan 2 orang anak, iaitu Da'an dan Naftali. Balha pun lahirkan 2 anak, iaitu Yad dan Ashir. Jadi total anak Nabi Yakub adalah 12 orang anak. Jadi nama keturunan Nabi Yakub diberikan nama Israel. Isra bermaksud hamba, Eli bermaksud Tuhan. Jadi hamba Allah, Israel. Jadi kalau dalam Quran kalau ada sebut Israel, Bani Israel, Bani Israel tu maksudnya keturunan Nabi Yakub. Itu yang Aceh faham lah. Tak samalah dengan Israel sekarang ni. Keluarga Nabi Yakub ni diberi nama Al-Azbat, yang bermaksud kabilah Bani Israel. Sebab maksud dikira macam sebab dia pun ni keturunan ramai. Okey, Nabi Yakub dia tak diceritakan dalam Al-Quran macam mana dia berdakwah dengan kaum dia. Okey, macam mana Nabi Yakub dia terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yakub ni dia berhijrah, dia nak pergi ke Palestin. Dia nak jumpa dengan pak saudara dia. Lepas tu dia kira macam Nabi Yakub, dia bila dia berhijrah, dia bergerak waktu malam dan dia berehat waktu siang. Waktu dia berehat waktu siang tu, dia tertidur ni dan dia bermimpi. Dia dapat wahyu daripada Allah yang Allah kata, aku ni lah Tuhan, akulah menguasai langit dan bumi, akulah yang memberikan segalanya, dan aku mewariskan semua hasil bumi ni kepada kamu dan keturunan kamu dan anak kamu dan cucu kamu. Dari situlah macam mana Nabi Yakub menerima wahyu daripada Allah SWT. Nabi Yakub ni dia berdakwah juga dekat kaum-kaum dia untuk
berhenti daripada menyembah berhala dan kembali ke jalan Allah. Bayangkan Nabi Yaqub ni kira menyampaikan dakwah dia tu, dia ni dah tua. Bayangkan macam seorang datuk yang menyampaikan dakwah dan ada pula ujian daripada perangai anak-anak dia. Memang beratlah kehidupan Nabi Yaqub ni. Tapi still Nabi Yaqub ni dia menerima segala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang terbuka. Kisah Nabi Yaqub ni dia kira Nabi Yaqub ni dia menerima ujian yang besar sebagai seorang bapa, di mana anak-anak dia ni banyak banyak problem lah. Perangai anak-anak dia yang dia tak apa nak suka, dan kisah Nabi Yusuf dibunuh oleh adik-beradik abang dia sendiri, sampaikan Nabi Yaqub ni ditarik nikmat mata dia jadi buta sebabkan nangis ingatkan Nabi Yusuf ni mati. Tapi itu kisah Nabi Yusuf tu mungkin Acik akan ceritakan dekat dalam video Nabi Yusuf. Jadi itulah kisah Nabi aku. So Acik minta maaf kalau ada kekurangan ataupun kelainan dalam penceritaan kisah Nabi aku. Jadi kalau ada apa-apa info hampa nak share, hampa boleh komen. Okey, Acik cuba sedaya upaya untuk ingat nama anak-anak Nabi Yaqub, tapi nama dia pun susah juga. Tak boleh ingat weh. Jadi kalau Acik salah sebut tu, Acik minta maaf. Mungkin Acik tak sedap sekarang ni, mungkin Acik akan sedap lepas edit video.